A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita bertemu pada petang yang berbahagia ini. Walaupun kita lewat hari ini, selalunya kita pukul 3, tapi hari ini saya tidak dapat melaksanakan majlis pada pukul 3 petang disebabkan ada beberapa halangan yang tak dapat dielakkan. Pun begitu, walaupun hari ini kita mula lewat, kita tetap dapat melaksanakan juga majlis pembacaan kitab Syarhul Jalalil Mahalli. Walaupun kita mungkin akan habis awal lah, walaupun mula lewat, tapi habis tetap kena pada waktu yang sepatutnya, sebab memandangkan perkara-perkara yang ataupun jadual-jadual yang tak dapat dielakkan yang seterusnya. Jadi kali ini kita baca agak cepat sikitlah, maksudnya kita baca tak macam sebelum ini. Jadi insya-Allah moga-moga walaupun tak dapat banyak, tetap kita melaksanakan majlis pembacaan Syarhul Jalal Mahalli pada hari ini biiznillah. La yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Kalau tak dapat semua, jangan ditinggalkan semua. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan masuk kepada matan yang baru. Kalau perbahasan sebelum ini kita telah selesai meneliti tentang perbuatan-perbuatan mukallaf dan pembahagiannya berdasarkan pandangan ilmu usul fiqhi, iaitu perbuatan dibahagi kepada 7. Kalau dalam kitab ini disebut 7 lah, maksudnya perbuatan kita terbahagi kepada 7. Disebut 5 hukum taklifi dan 2 hukum wad'i. Dan kita telah sebut sebelum ini bahawa perbuatan seorang mukallaf itu kalau ditimbang dari segi ilmu usul fiqhi terbahagi kepada 2 kalau kita nak pecahkan secara besar, iaitu hukum perbuatan yang berkait dengan hukum taklifi, yang kedua perbuatan yang berkait dengan hukum wad'i, atau kita boleh juga sebut perbuatan seorang mukallaf itu terbahagi kepada 10 bahagian, iaitu perbuatan yang berkait 5 perbuatan yang berkait dengan hukum taklifi dan 5 perbuatan yang berkait dengan hukum al-wad'i, lalu menjadikan perbuatan manusia itu terbahagi kepada 10. Cuma dalam matan Al-Waraqat disebut 7. Baik. Hari ini kita akan masuk kepada ucapan Imamul Haramain yang berbunyi wal fiqhu akhassu minal ilmi wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih wal jahlu tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bih. Jadi sebagaimana biasa, sebelum kita memulakan majlis, kita menghafaz terlebih dahulu matan yang bakal kita pelajari insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil sikit hari ini. Baik, kita ambil matan yang berbunyi wal fiqhu akhassu minal ilmi, sehinggalah wal jahlu tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bih. Baik, ini pernah kita hafal, tapi kita ulang balik apa yang pernah kita hafal sebelum ni. Baik, kita ambil pada wal fiqhu akhassu minal ilmi. Kita ulang daripada awal matan disebabkan waktu kita yang agak sempit pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wal fiqhu akhassu minal ilm wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bih wal jahlu. Okey, kita ulang balik. Wal fiqhu akhassu minal ilm wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bih wal fiqhu akhassu minal ilm wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bih wal fiqhu akhassu minal ilm والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم
والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. Okey, yang seterusnya wal jahlu tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bih wal jahlu tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bih wal jahlu tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bih wal jahlu tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bih والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. Baik, itulah yang kita hafal. Kita ulang pada awal balik. Wal fiqhu akhassu minal ilm wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bih wal jahlu tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bih wal fiqhu akhassu minal ilm wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bih والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan huraian bagi matan yang berbunyi wal fiqhu akhassu minal ilmi wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bih wal jahlu tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bih. Baik. Qala Sayyiduna al-Imam al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i syarhihi ala waraqati Imamil Haramain al-Juwaini wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin bisanadina ilaihi qala syarihan matn al-waraqat wal fiqhu bil ma'na asy-syar'i akhassu min al-ilmi li sidqil ilmi bin nahwi wa ghairihi fa kullu fiqhin ilmun wa laysa kullu ilmin fiqha. Okey, setelah al-Imam al-Haramain al-Juwaini selesai di dalam menjelaskan berkenaan dengan al-fiqhu sebelum ini. Kalau kita ingat bermula daripada kenyataan beliau wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Daripada asal definisi al-fiqhu iaitu ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, beliau mula menceritakan beberapa perkara yang berkait rapat dengan al-fiqhu, iaitu beliau bincang apakah dia pembahagian al-hukmu asy-syar'i, iaitu kerana di dalam definisi disebut ma'rifatul ahkam syar'iyyah, pengetahuan terhadap hukum hakam syarak. Lalu beliau pun menyatakan tentang hukum hakam syarak. Beliau menyatakan hukum hakam syarak ada 7, iaitu masuk hukum hakam syarak 7 maksud dia hukum hakam yang berkait dengan ataupun perbuatan mukallaf yang berkait dengan hukum hakam ada 7, iaitu yang pertama al-wajib. Sebab kita dah bincang sebelum ini dengan panjang lebar bahawa al-wajib bukanlah hukum. Al-wajib adalah perbuatan yang berkait dengan hukum.
Jadi maksud dia pengetahuan terhadap hukum hakam syarak yang jalannya adalah ijtihad, iaitu definisi al-fiqhu. Kemudian beliau mendatangkan tentang hukum hakam ada 7. Maksud dia hukum hakam yang berkait dengan perbuatan mukallaf ada 7. Maka pembahagian perbuatan mukallaf merujuk kepada hukum yang berkait dengannya ada 7 juga, iaitu yang pertama al-wajib, al-mandub, al-mubah, al-mahzur, al-makruh, al-sahih, al-batil ataupun al-fasid. Lalu beliau telah mendatangkan definisi setiap perbuatan ini. Beliau datangkan definisi al-wajib apa dia, al-mandub apa dia, al-mubah, seterusnya al-mahzur sama erti dengan al-haram, kemudian al-makruh, kemudian al-sahih dan juga al-batil. Setelah beliau menjelaskan perkara ini, beliau mula ingin memberikan kepada kita perkaitan di antara al-fiqhu dan juga al-ilmu. Okey. Kalau kita masih ingat masa awal-awal majlis ini, sebenarnya segala perbahasan ini adalah merujuk kepada kalimah usulul fiqhi. Asalnya lebih kepada ilmu, beliau ingin memberikan definisi secara bahasa terhadap kalimah usul dan juga terhadap kalimah al-fiqhu. Kerana tujuan beliau nanti, beliau ingin membawa kepada kita apa definisi usul fiqh secara istilahnya. Jadi sebelum beliau membicarakan tentang makna ilmu usul fiqh secara istilah, beliau ingin membawa kita menerokai definisi dan juga perbahasan yang berkait dengan kalimah al-usul dan juga perbahasan yang berkait dengan kalimah al-fiqhu, dan akhirnya selesai. Lalu sekarang beliau ingin membuat sedikit perbandingan di antara kalimah al-fiqhu dengan al-ilmu. Sebab disebut ilmu usulul fiqhi, disebut ilmu usul fiqhi, lalu disebut tentang al-fiqhu. Beliau ingin membuat sedikit perbandingan apakah dia kaitan di antara al-fiqhu dan juga al-ilmu. Lalu beliau menyatakan di sini dalam matan al-waraqat, matan Imam al-Haramain, Imam Haramain sebut wal fiqhu akhassu minal ilmi. Ilmu fiqh, apa dia ilmu fiqh? Ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, sebagaimana telah kita bincangkan dalam perbahasan-perbahasan sebelum ini. Jadi kata beliau, kalimah ataupun ilmu fiqh adalah lebih khusus daripada ilmu itu sendiri. Beliau ingin menyatakan bahawa ilmu fiqh dia termasuk di dalam kategori ilmu. Tetapi perlu difahami bahawa ilmu adalah lebih luas daripada ilmu fiqh. Maksudnya fiqh lebih khusus berbanding dengan ilmu. Kenapa? Kerana semua fiqh adalah ilmu. Ilmu fiqh adalah ilmu. Tetapi bukan semua ilmu adalah fiqh. Jadi kalau orang tanya kepada kita apa kaitan di antara al-fiqhu dan juga al-ilmu, kita kata kaitan di antara al-fiqhu dengan al-ilmu adalah fiqh merupakan salah satu cabang ilmu, manakala ilmu pula bukan semata-mata ilmu fiqh, sebaliknya merangkumi pelbagai pengetahuan yang lain, bukan semata-mata pengetahuan terhadap al-fiqhu. Jadi fiqh lebih khusus, manakala ilmu pula lebih umum. Sebab ilmu bukan hanya khusus kepada fiqh, tapi ilmu juga ada ilmu sejarah, ada ilmu biologi, ada ilmu kimia, ada ilmu fiqh, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu mantik. Jadi ilmu ni sangat luas, manakala dalam keluasan ilmu tu ada satu ilmu yang namanya al-fiqh. Jadi fiqh merupakan salah satu ilmu dan bukannya satu-satunya ilmu, kerana ilmu itu sendiri adalah lebih luas. Jadi kata Imam Al-Mahalli sewaktu menghuraikan kenyataan Imam Al-Haramain berbunyi wal fiqhu akhassu minal ilmi, kata beliau wal fiqhu bil ma'na syar'i, fiqh berdasarkan makna syarak. Sebab kalau berdasarkan makna bahasa, al-fiqhu bermaksud al-idrak, pengetahuan. Apa saja pengetahuan. Jadi di sini disebut al-fiqhu bil ma'na syar'i. Pengetahuan al-fiqhu dengan maksud makna syarak. Apa makna syarak bagi fiqhu? Telah kita bincangkan sebelum ni, iaitu ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Pengetahuan terhadap hukum hakam syarak yang jalan untuk sampai kepada pengetahuan tersebut adalah al-ijtihad.
jalan nak sampai adalah al-ijtihad. Melalui al-ijtihad, fuqaha akan sampai kepada pengetahuan terhadap hukum hakam syarak. Jadi al-fiqh berdasarkan makna ini, ia adalah lebih khusus, lebih kecil skopnya daripada definisi al-ilmu. Kerana al-ilmu adalah al-idrak. Al-idrak. Ilmu yang dimaksudkan di sini, bila Imam Hanafi sebut wal fiqh wa akhassu min al-ilmi. Fiqh lebih khusus daripada ilmu. Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah pengetahuan. Maksudnya al-idrak. Sebarang pengetahuan terhadap apa sahaja perkara. Jadi apa sahaja benda yang mengandungi unsur pengetahuan, maka dinamakan sebagai al-ilmu. Maka di sana ada ilmu tarikh, ilmu sejarah. Walaupun kadang-kadang fakta sejarah tu tidak yakin. Ilmu fiqh juga tidak sampai ke tahap yakin. Tapi sampai kepada ghalabatuz zan. Di sana ada ilmu matematik. Ilmu matematik adalah satu ilmu yang bersifat yakin. Satu campur satu memang yakin pasti adalah dua. Ilmu akidah, kebanyakan perbahasan ilmu akidah adalah perkara yang bersifat yakin. Jadi ilmu yang dimaksudkan di sini adalah sebarang pengetahuan. Jadi ilmu fiqh juga adalah pengetahuan. Ilmu geologi juga adalah pengetahuan. Ilmu perubatan juga adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan lebih besar skopnya berbanding dengan ilmu fiqh. Sebab itu disebut sini wal fiqhu akhassu minal ilm. Kenapa fiqh lebih khusus daripada ilmu? Lebih kecil skopnya berbanding dengan ilmu yang lebih luas skopnya. Kerana lisidqil ilmi bin nahwi wa ghairihi. Kerana benar, kerana betul ilmu itu dengan nahu. Maksud dia boleh ataupun betul kalau kita kata ilmu nahu adalah ilmu. Ilmu nahu dalam bahasa Arab dia ada ilmu nahu, satu ilmu yang membicarakan tentang baris bagi kalimah-kalimah mabni, kalimah-kalimah mu'rab. Baris bagi kalimah-kalimah mu'rab. Ja'at talibu ilal madrasati. Jadi ilmu nahwu akan bincang. Ja'a at-talibu, dia baca at-talibu, dia tak baca at-taliba. Ilal madrasati, kita akan baca al-madrasati, tak baca ilal madrasata. Jadi ilmu nahwu membicarakan tentang baris akhir bagi kalimah-kalimah Arab. Jadi kalau kita kata ilmu nahwu adalah ilmu, itu kenyataan yang benar. Kerana ilmu nahwu termasuk di dalam erti kata pengetahuan. Pengetahuan. Bisidqil ilmi bin nahwi wa ghairihi. Begitu juga boleh juga selain daripada ilmu nahwu. Wa ghairihi sini maksudnya wa ghairi an-nahwi. Selain daripada nahwu, selain daripada ilmu nahwu, contoh macam ilmu matematik, ilmu sejarah, ilmu mantik, ilmu akidah. Ini semua dinamakan al-ilmu, iaitu pengetahuan, iaitu al-idrak. Jadi oleh kerana setiap salah satu cabang ini boleh dinamakan sebagai ilmu. Kita boleh sebut ilmu nahwu, kita boleh sebut ilmu sejarah, ilmu matematik, ilmu akidah. Kita namakan setiap cabang itu sebagai ilmu, maka ini menunjukkan keluasan ilmu itu adalah lebih besar berbanding dengan fiqh itu sendiri. Kerana seumpama satu bulatan besar, di dalam bulatan besar itu ada bulatan-bulatan kecil yang salah satunya adalah al-fiqhu. Jadi disebabkan al-ilmu bulatannya adalah yang paling besar, manakala di dalam bulatan ilmu itu ada pelbagai bulatan-bulatan kecil yang lain, maka kita kata ilmu lebih luas daripada al-fiqhu. Kerana semua fiqh, semua ilmu fiqh adalah ilmu, tetapi bukan semua ilmu adalah fiqh. Kerana ada lagi ilmu-ilmu yang lain. Maka apabila semua fiqh adalah ilmu, tetapi bukan semua ilmu adalah fiqh, maka ini menunjukkan fiqh lebih khusus, manakala ilmu adalah lebih umum. Lalu kata Imam Al-Mahalli, fakullu fiqhin ilmun wa laysa kullu ilmin fiqha. Maka disebabkan ilmu lebih luas daripada fiqh, maka kita boleh menyatakan bahawa setiap ilmu fiqh
adalah ilmu. Maka setiap fiqh adalah ilmu. Pengetahuan kita terhadap kewajipan solat, pengetahuan kita terhadap tidak wajib mendirikan solat witir contohnya, itu dinamakan al-fiqhu. Pengetahuan kita bahawa suami yang berwuduk kalau menyentuh isterinya tanpa lapik menyebabkan wuduk si suami telah batal, itu dinamakan al-fiqhu. Dan ia adalah satu ilmu, satu pengetahuan. Jadi semua fiqh, semua benda yang dinamakan sebagai fiqh adalah ilmu. Walaysa kullu ilmin fiqha. Bukan semua ilmu pula dinamakan fiqh. Kerana mungkin ilmu itu adalah fiqh, mungkin ilmu dibincangkan bukan ilmu fiqh tapi ilmu yang lain. Jadi fiqh lebih kecil keluasannya berbanding dengan ilmu itu sendiri. Dalam mantik kita akan sebut konsep satu benda yang lebih luas. Di dalam benda yang luas tu ada benda-benda kecil. Kita namakan sebagai umum wa khusus mutlaq. Umumun wa khususun mutlaq. Maknanya dalam ilmu mantik dia sebut suatu benda dengan satu benda, dia punya kaitan antara satu benda dengan satu benda. Sekiranya salah satu lebih luas daripada yang satu lagi, maka dinamakan umumun wa khususun mutlaq. Contoh kalau saya kata, taib, ma hiyal alaqah bainal insan wa bainar rajul. Apakah dia hubung kait di antara manusia dengan lelaki? Apakah hubung kait di antara manusia dan lelaki? Maka kalau soalan itu ditanya, kita boleh jawab, hubung kait di antara manusia dan lelaki adalah umumun wa khususun mutlaq. Umum dan khusus secara mutlak. Apa maksud dia? Maksud dia ada satu bulatan besar, ada satu keluasan yang besar, iaitu manusia, dan di dalam manusia itu salah satu bulatan kecil yang ada di dalamnya adalah lelaki. Jadi semua lelaki adalah manusia, tetapi bukan semua manusia adalah lelaki. Okey, itu dinamakan sebagai umumun wa khususun mutlaq. Kita ambil contoh lagi, apa hubung kait di antara manusia dan nabi? Mal alaqa bainal insani wan nabi ataupun war rasul? Kita kata hubung kait di antara al-insan dan juga ar-rasul adalah umumun wa khususun mutlaq, kerana semua rasul adalah manusia. Semua rasul adalah insan, semua rasul adalah manusia. Tetapi bukan semua manusia adalah rasul. Ini kerana ada manusia yang menjadi rasul, ada manusia yang tidak menjadi rasul. Manakala rasul pula memang semuanya adalah manusia, kerana tidak ada rasul daripada kalangan malaikat dan tidak ada rasul daripada kalangan jin ataupun daripada kalangan binatang. Sebaliknya, rasul hanyalah daripada kalangan manusia yang lelaki pula. Maknanya ini dinamakan sebagai umumun wa khususun mutlaq. Okey, setelah beliau menjelaskan hubung kait di antara fiqh dan ilmu, lalu kita pun makin jelaslah, sebab bila kita kaitkan satu benda dengan satu benda yang lain dan kita cuba lihat apa hubung kait di antara satu benda dengan satu benda, maka dia akan nampak lebih jelas. Maka kita akan nampak lebih jelas, oh maknanya semua fiqh adalah ilmu. Sebab setiap perbahasan fiqh itu dinamakan pengetahuan. Dalam masa yang sama, bukan semua pengetahuan adalah fiqh, kerana ada pengetahuan yang dinamakan sebagai kimia. Contoh, pengetahuan kimia bukan dinamakan pengetahuan fiqh. Jadi pengetahuan itu lebih umum, lebih luas berbanding dengan fiqh. Setelah beliau menyatakan tersebut, maka beliau mula ingin mendatangkan definisi bagi ilmu. Setelah disebut kalimah al-ilmu, maka sekarang beliau akan mendatangkan definisi ilmu pula. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini Imam Al-Haramain Al-Juwaini menggunakan satu konsep di dalam Al-Balaghah yang dinamakan al-istikhdam. Digunakan satu konsep Al-Balaghah yang namanya al-istikhdam di dalam ucapan beliau, wal fiqhu akhassu minal ilmi wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih. Apa dia al-istikhdam? Al-istikhdam ni tuan-tuan yang rahmati Allah adalah satu gaya bahasa orang Arab
Mungkin dalam bahasa Melayu kita tak ada konsep ni. Wallah alam kalau ada. Tapi dalam ucapan orang Arab biasa ada. Khususnya dalam mereka nak menyatakan satu ucapan yang mengandungi unsur balaghah, unsur sastra yang tinggi. Iaitu digunakan satu kalimah, kemudian kalimah yang sama digunakan sekali lagi tapi bukan berdasarkan makna bagi kalimah itu sewaktu disebut kali pertama. Maksudnya disebut satu kalimah kali pertama untuk satu makna, kemudian kalimah yang sama digunakan sekali lagi, lalu secara biasa orang akan ingat kalimah itu yang diulang kali kedua, pengulangan kali kedua bagi kalimah tersebut juga mempunyai makna yang sama dengan kali pertama, tetapi ditukar kepada makna yang lain. Lalu dipanggil al-istikhdam. Kita menggunakan kalimah tetapi dari sudut kalimah saja yang digunakan, tetapi makna kita gunakan dua kali makna. Makna yang pertama berbeza dengan makna yang kedua walaupun kalimah itu adalah kalimah yang sama. Contoh di sini disebut wal fiqhu akhassu minal ilm. Fiqh lebih khusus berbanding dengan ilmu. Lalu ilmu kali pertama ini digunakan kalimah ilmu dengan maksud al-idrak, sebarang pengetahuan, mutlaqul idrak, semata-mata pengetahuan, tak kisah apa saja pengetahuan pun, maka dinamakan al-ilmu. Lalu digunakan pula wal ilmu, kita faham maksudnya, ilmu dengan maksud pengetahuan. Rupa-rupanya kali kedua ini bila digunakan kalimah al-ilmu sekali lagi, yang pada biasanya kita akan terbawa dengan makna pertama yang telah disebut bagi kalimah ilmu sebelum ini, iaitu sebarang pengetahuan, tetapi rupa-rupanya yang digunakan kali ini pula adalah kalimah yang sama tetapi makna yang lain pula. Dia panggil al-istikhdam. Dia menyebabkan kita mendengar kalimah itu dan kita faham kali pertama kalimah itu dengan satu makna, lalu disebut kali kedua kita hampir mengingati kalimah itu dengan makna yang pertama tadi, rupa-rupanya digunakan kalimah itu dengan makna yang lain pula. Lalu berlaku satu orang kata apa, satu perpindahan daripada makna ke makna sedangkan kalimah yang sama. Ini panggil sebagai al-istikhdam. Kerana kalimah al-ilmu pada ucapan wal ilmu ma'rifatul ma'lum, ilmu di sini bukan lagi bermaksud pengetahuan, tetapi ilmu kali kedua disebut ini bermaksud keyakinan 100%. Keyakinan 100%, iaitu al-yaqin. Al-ilmu di sini bermaksud al-yaqin. Sedangkan ketika beliau menyatakan wal fiqhu akhassu minal ilmi, ilmu pada kenyataan ini bukan bermaksud al-yaqin, sebaliknya bermaksud mutlaqul idrak, semata-mata sebarang pengetahuan. Tak kisahlah pengetahuan itu adalah berunsur keyakinan 100% atau berunsur orang kata apa, zon yang kuat atau asal pengetahuan. Maknanya tak kisahlah yakin ke tak yakin ke, sama-sama ke, asal dinamakan sebagai pengetahuan maka dinamakan sebagai pengetahuan. Maka lalu fiqh yang tidak ada unsur keyakinan padanya, sebab fiqh tidak adalah pengetahuan terhadap hukum berdasarkan sangkaan seorang mujtahid, maknanya tidak sampai ke tahap yakin, maka fiqh dinamakan ilmu juga. Akidah, contoh mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan segala sifat kemuliaan dan menafikan bahawa Allah Taala bersifat dengan sebarang sifat kekurangan, itu adalah al-yaqin. Dia tidak sampai ke tahap zon. Dia bukan zon, dia bukan kebarangkalian yang besar, tetapi memang yakin Allah Taala memiliki seluruh sifat kemuliaan dan tidak langsung memiliki sebarang sifat kekurangan. Itu adalah satu keyakinan. Al-yaqin yang pasti benar. Maknanya ketika itu ilmu akidah adalah ilmu, tetapi ilmu akidah bukan semata-mata pengetahuan, tapi pengetahuan yang bersifat keyakinan. Matematik contoh 1+1 2. Itu adalah pengetahuan yang bersifat keyakinan walaupun ia tidak pergi kepada pengetahuan terhadap ketuhanan atau kenabian. Jadi ilmu kali pertama disebut akhassu minal ilmi. Kalimah al-ilmu di sini bermaksud al-idrak, sebarang pengetahuan. Tetapi apabila digunakan kalimah wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih, pengetahuan ataupun kalimah al-ilmu kali ini bukan lagi bermaksud mutlaqul idrak, tetapi maksud al-ilmu di sini adalah al-yaqin. Keyakinan 100%.
keyakinan 100%. Jadi tuan-tuan perasan, kalaulah kita tidak dipandu dengan definisi al-ilmu ma'rifatul ma'lum, kita mungkin akan memahami ilmu yang disebut seterusnya adalah bermaksud ilmu kali pertama disebut, iaitu semata-mata pengetahuan. Dipanggil konsep menggunakan satu kalimah kemudian diulang kalimah itu, tetapi pengulangan kali kedua pula menggunakan makna yang lain daripada makna yang mula-mula digunakan. Ini dinamakan sebagai al-istikhdam. Orang Arab dia contohnya biasa, Fadilatul Syekh Said bin Shaltut waktu menyatakan tentang al-istikhdam, beliau akan sebut satu syair yang disebut oleh orang Arab. Allahu Akbar, tak lalu pula syair itu. Iza nazala as-sama'u bi ardi qaumin ra'ainahu wa in kanu ghidaba. Satu syair yang sering kali diucapkan oleh guru kami Fadilatul Syekh Said bin Shaltut Asy-Syafi'i hafizahullah subhanahu wa taala. Kata beliau, orang Arab dalam satu syair mereka pernah mengatakan, iza nazala as-sama'u bi ardi qaumin, apabila as-sama' turun ke tanah sesuatu kaum. Disebut as-sama'. Asal kalimah as-sama' bermaksud langit. Tapi dalam kenyataan idza nazala as-sama'u bi ardi qaumin, ketika langit telah turun ke tanah suatu kaum, jadi terus kita faham, as-sama' di sini bukan maksud dia langit yang kita faham, tapi as-sama' di sini bermaksud air hujan. Jadi digunakan kalimah as-sama' dengan maksud air hujan. Hatta dalam hadis pun Nabi pernah satu ketika Nabi pergi ke pasar dan Nabi Nabi masukkan tangan Nabi dalam satu bijirin yang dijual. Tiba-tiba Nabi dapati yang dizahirkan kepada pembeli, bijirin yang dizahirkan kepada pembeli adalah kering, manakala dalamnya pula adalah basah. Lalu Nabi tanya, apa ni? Macam maknanya contoh kalau jual beras, katakan beras atas kering tapi bahagian bawah tu basah, lembab. Dia kata, apa ni? Lalu para sahabat Nabi yang jual tadi kata, asabathu sama', dia telah terkena langit. Bukan maksud langit telah kena kepada bijirin tersebut, tapi yang dimaksudkan bijirin ini, tepung ini contohnya sudah terkena air hujan. Jadi digunakan kalimah as-sama' dengan maksud air hujan. Idza nazala as-sama'u bi ardi qaumin, apabila air hujan sudah turun ke tanah satu kaum, ra'ainahu, maksud dia ra'ainahu, maka kami pun menjaganya. Menjaganya apa? Menjaga apa? Ra'ainahu, kami menjaganya. Menjaganya tu apa dia? Maksud dia kalau nak ikut-ikutnya, ra'aina as-sama'a. Kalau takdirnya ataupun kita cuba pecahkan dhamir itu, kita akan kata maksud kami akan menjaganya iaitu kami akan menjaga as-sama'. Sebab disebut iza nazala as-sama', apabila air hujan sudah turun ke tanah satu kaum, satu kumpulan, kami akan menjaganya. Maksudnya kami akan menjaga air hujan tersebut. Maknanya digunakan kalimah as-sama' sebanyak dua kali. Kali pertama secara zahir, kali kedua digunakan secara dhamir. Maknanya kali pertama disebut jelas-jelas as-sama', kali kedua disebut dia yang kembali kepada as-sama', iaitu air hujan. Tetapi kali kedua ini, iaitu digunakan kalimah as-sama', walaupun dalam syair ini secara dhamir, kali kedua ini digunakan bukan lagi bermaksud air hujan, tetapi bermaksud tumbuhan yang terhasil, yang tumbuh disebabkan air hujan tersebut. Digunakan kalimah as-sama' kali kedua, tetapi bukan lagi bermaksud air hujan, tetapi bermaksud tanaman yang tumbuh dengan sebab air hujan. Ra'ainahu wa in kanu ghidaba. Wa in kanu ghidaba. Kami akan menjaganya. Menjaga air hujan ke? Bukan. Menjaga tumbuhan yang tumbuh tersebut. Kami akan jaga tumbuh-tumbuhan yang terhasil disebabkan air hujan yang turun. Tumbuhan itu kami akan jaga sekalipun mereka tidak suka. Wa in kanu ghidaba. Sekalipun mereka tidak suka, kami akan tetap menjaga tumbuhan tersebut. Jadi kalau tuan-tuan perasan, digunakan dua kali kalimah as-sama'. Ketika kali pertama iaitu idza nazala as-sama'u bi ardi qaumin. Kali pertama as-sama' yang digunakan bermaksud air hujan. Kalimah as-sama' secara dhamir dalam syair ini
As-sama' kali kedua digunakan juga tetapi bukan bermaksud air hujan, tetapi bermaksud tumbuh-tumbuhan. Jadi 2 kali disebut as-sama' tetapi kali pertama dengan satu makna, kali kedua digunakan dengan makna yang lain. Maka konsep kalimah sama diulang 2 kali atau 3 kali contohnya, tetapi dengan 2 makna yang berbeza, ini dinamakan sebagai al-istikhdam. Dalam kitab kita ni contohnya digunakan kalimah ilmu sebanyak 2 kali, iaitu pada ucapan wal fiqhu akhassu minal ilmi kali pertama, kemudian disebut kali kedua wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih. Tetapi kalimah al ilmu kali kedua disebut bukan lagi bermaksud al ilmu kali pertama, iaitu ilmu kali pertama adalah bermaksud semata-mata pengetahuan, tak kira sama ada pengetahuan itu berunsur yakin ataupun tidak. Kali kedua kalimah al ilmu digunakan bukan lagi bermaksud semata-mata pengetahuan, tetapi ilmu kali kedua disebutkan di sini bermaksud keyakinan, iaitu pada ucapan ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih, pengetahuan terhadap suatu benda yang diketahui. Suatu benda yang diketahui itu diketahui berdasarkan apakah realitinya. Maknanya kita tahu benda tu seperti benda itu berlaku secara realiti. Sebab kadang-kadang ada benda kita tahu, kita mengetahui satu perkara, tapi rupa-rupanya bukan berdasarkan realitinya. Kita tersalah sangka. Contoh, mungkin tuan-tuan bila tengok saya, tuan-tuan kata, oh dia ada dekat Mesir ni, cantiknya rumah dia dekat Mesir. Contoh, tuan-tuan tengok. Jadi tuan-tuan menyangka saya berada di Mesir. Tuan-tuan rasa itu adalah pengetahuan. Tetapi rupa-rupanya realiti saya bukan berada di Mesir. Saya sekarang ni di Perak, di Kuala Kangsar. Tapi kalau saya sendiri contohnya, saya ketika menyatakan yang saya berada di Kuala Kangsar, saya telah mengetahui keberadaan saya di Kuala Kangsar dan itu adalah realiti yang berlaku. Maka pengetahuan terhadap satu perkara berdasarkan realitinya itu dinamakan al-ilmu. Jadi digunakan kalimah ilmu kali kedua ini bukan bermaksud semata-mata pengetahuan, tak kira betul, tak kira salah, tak kira ini kuat atau tidak kuat. Kali kedua ini digunakan dengan maksud yang lebih terperinci, iaitu pengetahuan yang bertepatan dengan realiti. Jadi ini konsep digunakan satu kalimah dengan 2 makna dalam keadaan kalimah itu diulang sebanyak 2 kali. Kali pertama diulang, kali pertama ketika digunakan dengan satu makna, kali kedua digunakan dengan makna yang lain. Maka ini dinamakan al-istikhdam. Cara penulisan ini, cara ucapan ini dinamakan sebagai al-istikhdam. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan meneliti secara lebih mendalam lagi tentang definisi al-ilmu dengan maksud al-yaqin, iaitu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih. Dan insya-Allah kita akan masuk kepada definisi yang seterusnya, iaitu lawan bagi al-ilmu dengan maksud al-yaqin, iaitu al-jahlu. Lawan bagi ilmu adalah al-jahlu. Maksudnya lawan bagi pengetahuan yang bersifat yakin adalah pengetahuan yang salah sama sekali. Kita menyangka ia pengetahuan, rupa-rupanya ia salah sama sekali daripada realiti yang sebenar. Maka itu namakan sebagai al-jahlu, insya-Allah. Dan pertemuan akan datang kita akan melihat kepada definisi al-ilmu dan juga al-jahlu biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan tahu tak? Nampak kan? Kita semua nampak macam mana Imam Al-Haramain begitu halus membawa kita berpindah daripada satu perbahasan ke satu perbahasan yang pada asalnya kita, topik perbincangan kita adalah pada kalimah usul dan juga al-fiqhi. Lalu daripada kalimah usul dan juga al-fiqhi kita telah meneliti definisi al-usul secara bahasa, dan kita telah meneliti kalimah al-fiqhu secara istilah. Lalu dibincangkan pula definisi hukum hakam syarak ataupun perbahasan hukum hakam syarak, kerana dalam definisi al-fiqhu disebut tentang hukum hakam, iaitu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Lalu didatangkan definisi ataupun pembahagian hukum hakam. Setelah disebut pula setiap satu perincian itu, akhirnya sekarang beliau nak bawa kita kepada martabat sesuatu pengetahuan, sama ada ia yakin 100%, pasti 100% bertepatan dengan realiti, atau sangkaan yang kuat dipanggil al-dhann, atau tengah-tengah, tak pasti sama ada memang berlaku macam ni ke atau sebenarnya berlaku sebaliknya. Jadi kesamaran, tak pasti, tak ada langsung kemungkinan yang lebih kuat banding dengan satu kemungkinan yang lain, yang maka sebagai asyak ataupun al-wahmu ataupun al-jahlu. Jadi sekarang Imam Al-Haramain nak bawa kita
kepada 5 darjat sesuatu pengetahuan seseorang terhadap satu perkara, tetapi ditarik dengan begitu halus. Beliau tarik kita kepada perbahasan itu dengan mengaitkan al-fiqhu dan juga dengan ilmu, dikaitkan al-fiqhu dengan al-ilmu, tetapi pada asalnya dikaitkan dengan bermaksud fiqh dengan pengetahuan. Hubung kait di antara fiqh dengan pengetahuan, dan oleh kerana al-ilmu juga ada satu makna yang lain, lalu beliau terus bawa kita kepada definisi al-ilmu dengan maksud al-yaqin pula. Subhanallah. Begitu halus cara tulisan Imamul Haramain, dibawa kita menerjah ataupun dibawa kita meneroka sesuatu perbahasan dengan begitu teliti, dengan begitu lembut sekali, dibawa dari satu perbahasan ke satu perbahasan dengan dikaitkan di antara setiap perbahasan-perbahasan tersebut. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan meneliti definisi al-ilmu, definisi al-jahlu, lalu kita juga akan meneliti tentang pembahagian al-ilmu dengan masuk keyakinan, dan kita akan melihat pula apakah erti ilmu yang diperolehi secara fitrah atau diperolehi secara usaha. Di semua kita akan bincangkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang biiznillah. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dalam majlis pembacaan Syarhul Jalalil Mahalli. Sekali lagi saya mohon kemaafan kerana kita tidak dapat memulakan majlis tepat pada pukul 3 petang pada hari ini disebabkan halangan yang berlaku yang tak dapat saya nak elakkan. Ala kulli hal, saya ucap terima kasih kepada semua yang sudi untuk terus menunggu dan bersama dalam majlis ini. Jazakumullahu khaira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Kita tangguhkan majlis kita dengan salawat Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Moga-moga Allah mengampunkan dosa dan kesilapan kita semua. Kita, ahli keluarga kita, para sahabat kita, ahli keluarga para sahabat kita, kaum muslimin seluruhnya, sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Allahumma amin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Jazakumullahu khaira. Terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama dalam majlis ini, sama ada di Malaysia atau di bumi Mesir atau di mana sahaja kalian berada. Moga semua kita dalam lindungan Allah dan jagaan Allah serta kasih sayang Allah biiznillah subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.